rabbuka wa man nabiyyuka wa ma i'tiqaduka wa man ikhwanuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka. 7 hari 7 malam. Nampak? Innal mu'mina yuftanu fil qabri sab'a layalin atau kama qala rawahu Daruqutni. Sesungguhnya orang beriman difitnahkan 7 hari 7 malam. Oh, beres dah, selamat dah ayahku. Oh, sedap ingat selamat. Kalau ayahmu orang soleh tak apa, selamat kan? Tak mati tak apa dah. Kena koleh kacang ayahmu, pagi petang duk gahabu hedang. Tak? Duk anggur ke burung. Tengok naik motor ni tengok burung, celah hatinya. Lacor terus motor ni masuk dalam tali air. Jerbar larok. Ayuh. Burung punya pasal. Nak? Burung bukan burung merok, cek burung. Dus sepang. Oh, boleh ada macam bewok riang duk larok. Orang lalu kejut orang bewok lah ayah mong. Duk ita burung, ha? Surga lagi dah mari. Ha ni kata, jadi tolong kita kena dakwah balik orang kampung kita. Hak kata ni katalah. Nah, tempat ngajar ni. Hak luar ni kita kena pergi jumpa dia. Nah, bukan siang kita siang ke dia. Pakat mari, pakat belajar. Biar mati dalam dengar dalam bulan ke rumah Allah. InsyaAllah, alhamdulillah. Nampak? Mati dalam gini, mati fisabilillah. Tidak siang dia hanyut sesat atau mana. Dulu dia tu sesat tu. Dah sesat apa 3-4 ekor tu guru duk ngajar rumah. TV1, TV2, TV3, NTV7, 11. Lepas alik 1 drama, 2 cerita keling, 3 Jet Li. Mana ada rehat? Tak dah mari dah. Tak dah mari, mati dalam gitu. Dan sebab kata dah mana Cik Joh nak dah. Cik Joh mati malah pas tengok Gusti. Dah. Dah mati molek dah gitu. Mati dah juga dah. Nah, tu kata. Yang ketiganya Nabi kata, yang pertama, yang kedua. Yang pertama, apa benda ni orang alim tersesat. Yang kedua, orang jahil, orang apa benda ni munafik mempertikaikan hukum-hukum Islam, mempertikaikan kitab Allah. Yang ketiga pula Nabi kata, apa benda ni kita pun terlupa dah. Zallatul alim wajidal munafiq lil kitab. Allahu Rabbi. Baik, kita pergi yang kedua dulu. Dalam bab agama ni, kita tak boleh cakap kita nak buat main-main, tak boleh. Kalau kita nawak dalam bab hukum dengan sengaja, hadis dan sebagainya, mana kita tepah benda besar, iaitu api neraka Allah. Kalau benda dunia ni kalau kita buat ngaruk boleh tahan kira. Tak molek tapi boleh tahan kira kalau kita nawak, kalau kita belebong. Kita pergi bandar, kita sapa kat traffic light tu, kita dengar orang sorok main bola dalam stadium. Tak? Wah, sorok kuat. Terenung lawan pelih. Kita bawa balik, kata tengok lah, aku tengok, tu kosong. Pada hari dengar orang sorok bola bahan palang. Kosong-kosong. Dia pergi lebong kapung 1-0. Masuk neraka dia? Tak masuk neraka. Kalau lebong gitu. Tidak memberi apa benda ni kesan yang tidak baik pada akidah kepada orang lain, tak ada apa. Mana kalau 3 sama kita bahang 8-0 pun tak apa. Kalau benda-benda lagu. Tapi kalau benda hukum tak boleh. Kalau kita tak sengaja nak nawak pun kita tak pandai nak cakap juga, dia panggil nawak. Kita tak niat nak nawak, nak cakap, nak uji nampak molek, nak uji nampak ju, nak cakap agama bahang-bahang kali. Tak, bukan sengaja, tak boleh dah. Pasal apa orang dengar orang pakai. Dia cerita pula kat orang. Orang pun beramal. Ramal punuh jana orang dengan sebab perkataan kita. Kita cakap. Dah kalau naik atas mimbar, wah, nawak. Kau berat nanang ni. Dah Allah ketebah lah ni lah. Ketebah ni lah satu medan yang paling berharga. Sebab apa? Kita boleh sampaikan kebenaran kepada kehadiran masyarakat pada tahap yang maksimal, iaitu kalau kata kuliah tak ramai macam khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ni mari belaka baliknya 98%, 2% tu ayah ping tak mari. Tak, ramai mari. Masa tu kita guna peluang untuk sampaikan kebenaran. Tak, untuk menakutkan manusia daripada buat benda muka dan sebagainya. Khutbah tu kita guna betul-betul.
Ni khutbah bak makan sayur, makan sawi. Khutbah suruh tanam kangkung. Khutbah apa? Nampak? Tanamlah buah-buahan, tanamlah kangkung. Nah, khutbah tu dekat masjid rumah pelik. Mana boleh tanam kangkung? Bodoh punya khatib. Khutbah dalam kampung di bendang. Semua naik basikal. Khutbahnya tajuk pakailah topi keledar. Ni dia khatib cari makan. Ikut kan nak suruh? Suruh pakai topi keledar. Mu makan serban. Patut menyampaikan khutbah apa benda yang paling penting yang mesti diberitahu berlaku di sekitar mukim tu. Kalau bak budak-budak dadah minggu ni. Minggu ni curi pula, bak curi. Minggu ni pula bak ada berlaku berzina, cerita hal zina. Tu baru khutbah. Ia sama kapun ni diikut atas keadaan isu-isu semasa. Tu baru khutbah. Ni nak suruh sama berlaku khutbah. Khutbah suruh pakai topi keledar. Khatib kata pakailah, jangan tak pakai. Apa benda punya khatib? Dah lah tua nak mampu. 89 tahun. Gigi tinggal seputung ni. Tubuh bola kocek gigi. Nak sampai khutbah lagu mana? Astagfirullah. Siapa nak telan mikrofon. Ini masalah. Jadi akhirnya hak jahil semakin jahil, hak tak tahu semakin tak tahu. Yang maklumat yang nak disampaikan sebenarnya banyak, tapi medan peluang untuk kita sampaikan semakin mengecil. Tengok orang ramai dakwi ngajar, tengok orang ramai dakwi khutbah, makin kecil. Orang semakin tak mau mari dengar, maka kebinasaan umat tidak lama pasti akan muncul. Alim ramai. Kalau dulu zaman Tok Kenali 2-3 orang yang alim dalam tanah Melayu. Tok Kenali balik ngaji dengan Syekh Ahmad di Mekah. Dia dengar ada orang alim di sini namanya Tok Kupaluh. Yang mengaji dengan Tok Kupaluh masa tu Haji Abdul Rahman Limbong. Jadi dengar Tok Kupaluh ni mari dia ada ngajar di Terengganu. Tok Kenali berjalan kaki. Walaupun dia itu telah dapat memberi fatwa, lama ngaji Mekah, boleh beri fatwa dah. Mari jalan kaki nak jumpa Tok Kupaluh. Ni hebat orang dulu. Mari jumpa tu tak berani naik atas surau, duduk di kolah saja, takut serung tengok muka Tok Kupaluh. Yang mengajinya Haji Abdul Rahman Limbong, ketua Mujahidin Terengganu itu. Dia Mujahidin nak perang dengan Askosi. Tu Mujahidin. Hamah kita ada dah lama dah. 28 orang perang Padang Kacung. Askosi 16 orang je. Orang putih 2 orang, hal lain baru orang Melayu. Melayu masa tu 80,000 orang. Pas mana lagi tembak lari habis. Dah sik 12 ekor je. Kalau 80,000 ni pakat ketuk bahan tanah sik. Tapi dah Melayu haprak tembak lari habis. 28 orang ni Mujahidin lawan dengan tentera Inggeris disuruh orang sik. Hak gantung Tok Janggut di Kelantan 4 orang askar sik. Pegang Tok Janggut. Orang putih 3 orang. Lepas tu baru orang Melayu. Habis Kelantan ni tengok saja dengan mata. Seorang Mujahidin dihukum gantung. Dah lewat benda. Pasal apa? Pasal tak Melayu hilang di dunia. Hebat sangat. Tu kata. Kalau kita masing-masing ni duk jaga semuanya nak jadi molek kita sahaja, nak molek anak beranak rumah kita saja, orang lain kita tak mau cara, tunggulah saat kehancuran. Lepas tu kita kena ada semangat perjuangan untuk menyelamatkan umat. Sekurang-kurangnya kita nak tegur hak sebelah rumah kita. Sekurang-kurangnya kita rasa jiran kita nak suruh jadi molek. Tak apa dah. Tak banyak dah tu. Tapi biar ada benda lah kata ni tak ada. Tak ada langsung. Tak ada mari nak dengar nak apa tak ada. Minta maaf. Kalau orang jepuk jepuk hari Kalau orang jepuk kahwin. Bukit Limang pergi. Bukit Limang. Tak boleh tak pergi ni. Pok 2 pupu ni. Tepek dekat tiang rumah takut tak ingat. Ni orang panggil masjid berapa kali sehari? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Berapa kali sehari panggil? Tak hari pun tak erti bahasa tu. Betul tak? Siapa panggil? Allah panggil. Allah suruh Tok Bilal panggil. Panggilan tu sebenar panggilan Allah. Ke tak betul? Azan ni al-i'lan, i'lan daripada pihak Allah.
untuk memberi 27 jenis kuih makanan dalam semayang fadilat semayang jemaah. Betul tak? Dah mana dah hari? Tak mari sana hati tu tak terbuka. Hati nak suruh buka ni dia hantar mubalik biar ada tukang ngatak sikit biar terbuka hati. Tak, kita ni jangan harap orang ngajar saja. Kita bila dengar, kita kena buat mesyuarat apa semua. Cara mana? Untuk beri pertolongan kepada adik kakak kita di sekitar yang masih lagi tak berjaya menjijakkan kaki di atas masjid. Siang ke dia tak kenal rumah Allah, kenal tempat cari makan je, kenal pejabat saja, kenal JPJ, kenal situ kenal sini, rumah Allah tak boleh nak pijak. Tak siang ke dia? Kalau mati katak. Zaman Nabi seorang ni tak mari semayang jemaah. Nabi kata gitu, tanya khabar sebab apa tak mari tadi. Sayyidina Umar rupanya. Sayyidina Umar tak ada, Nabi kata gitu sebab apa tak mari. Dan kita ramai mana kalau nak turut mampu keras turut. Habis kapur nak turut semua. Dah mari 3 orang, tengok banyak sebut 3 orang. Tok Imam, Tok Bilal, dia keke. 7 dengan cicak 4 ekor. Faham? Dah tak mari tu ahli sama hidup lah tu. Hak takbir tu biar orang mereh. Nak macam mana nak turun nusrah pertolongan Allah. Kata. Jadi kita kuatkan jemaah kita dengan semayang jemaah, dengan kita mengimarahkan masjid, dengan kita menggalakkan amal ma'ruf nahi munkar, kita peridukkan lagi segala majlis-majlis agama. Inilah kita lawang majlis-majlis maksiat yang sedang berlaku sekarang di sekeliling kita. Kita lawang dan kita buat program-program yang memberi faedah pada agama dan akhirat kita. Jadi sebenarnya dengan ada kita buat program seperti ini dah menahan lagi daripada turun azab Allah. Kalau nak kira turun azab Allah, sekarang telah layak dah turun. Sekarang ni layak dah Allah Ta'ala buat gempa bumi paling besar di bumi Malaysia di kita ni. Hang boleh buat belaka dah. Pasal pagi petang berzinia, siang malam, kedarah haruk pagi petang dah, joget pagi petang dah. Tapi oleh kerana ada kuliah-kuliah, ada semayang jemaah, ada rawat tazkirah, ada rawat ceramah, ada rawat kupur benda-benda agama seperti ini, masih tertahan lagi azab Allah daripada turun secara langsung. Ni kita terima kasih. Nah, ni marah rawat acara program marah. Nah, marah tak suka dah ni. Orang tolong tahan daripada rumah muacul debu. Nah, sebab apabila tidak ada lagi program-program agama, di situlah dekatnya tanda dekat nak hancurnya alam ini, musnah punah jahanam habis semua sekali. Pada tu masa tu kita berdoa, Tuhan tidak akan perkenankan lagi. Masa inilah kita guna 5 perkara sebelum muncul 5 perkara. Masa muda sebelum datang masa tua, masa sihat sebelum datang masa sakit, masa lapang sebelum datang masa sibuk, masa kaya sebelum datang masa miskin. Kaki kita akan miskin lagi. Kerana kita datang hari itu miskin, kita beranak, kita tak ada pakai selang sorak pun, apa maknanya cicing, tak ada pakai sorak pun maknanya rata tekok, mari dalam keadaan miskin, dan kita akan balik menjadi miskin. Kita rebut peluang. Ni kaya lagi ni, lepas lagi kita nak beli mie boleh, nak beli kuih tiaw boleh, esok kita nak cari piti 5 riyal boleh, nak beli nasi goreng, itu dipanggil orang kaya. Siapa masa lagi tak boleh nak buat benda. Walaupun kita kaya, banyak piti, dikira miskin juga. Mana? Bila kita duduk, tunggu masa malaikat Israel mencabut nyawa. Khok duduk atas tikar. Masa tu tengok buku bank ayah 120,000 ASN. Tengok tabung haji pula 95,000 lagi. Tengok Afin Bank pula 47,000 lagi. Banyaknya piti ayah. Dah ayah tak mau beli kereta baru pula. Jantung pesen baru. Ayah kata bunyi. Khok tu tak boleh kau. Faham? Masa tu tak mati lagi, tak ada guna dah. Ni kita gagah lagi. Yang terakhir sekali sebelum datang seorang yang tidak dijemput-jemput, yang telah menjadi pembunuh tok nenek kita, iaitulah Sayyidina Israel alaihissalam. Dia sebenarnya pembunuh. Bunyi kasar pembunuh. Bunuh ni mana mematikan, tapi dengan perintah daripada Allah. Datang hak ni senyap seorang. Datang hak ni senyap seorang. Hak lepas-lepas mati bagi kubur dia punya pasal. Sebab tu orang Yahudi marah sangat Israel. Tak berani benci. Dia kata bunuh tu nenek kita. Hak ni seorang mari balik awal. Dia yang mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tak jawab lah gitu. Kalau kita dengar dia salam, berapok pun lagi. Siapa ni di luar? Israel nak ambil nyawa. Kalau tunggu dah, berapok tombol lagi habis. Tapi dia beri salam, kita tak dengar. Dia masuk lalu dalam bilik, cik kita kat tengah gerak kalau kembali tu senyap terus.
Dia naik kat ICU pula. Dia naik. Dia tak payah naik lift. Tak payah beramai-ramai. Hanya kat ICU hospital tu. Ada metal banyak. Macam-macam ada equalizer, booster, power and tu belaka. Masa Israel tak mari, dia betul tajam lah tu. Betul Z. Cik. Kalau dia mari, dia jadi cik. Betul tak? Lepas tu kita pisah tu gok bahan dengan stekar tak ada kelapung. Mana dah jadi apa? Mana dak? Ada dah. Mari dah ni. Israel alaihi salam. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila turja'un. Katakanlah, telah mematikan kamu, akan mematikan kamu, akan membunuh kamu, akan mencabut nyawa kamu, akan memisahkan kamu roh daripada badan. Malakul maut, malaikat maut alladzi wukila bikum, wakil yang diwakilkan kepada kita. Kemudian kita akan dibawa kepada Allah untuk dihitung segala amalan kita. Maka kita harap Ramadan yang akan datang ini, Ramadan yang pertama kali, menjadi Ramadan yang menghasilkan kursus, dan berjaya kursus itu menjadikan kita seorang yang takwa sebagaimana la'allakum tattaqun firman Allah. Dan jangan kita jadikan Ramadan yang harap-harap kita sempat pada tahun ini Ramadan seperti Ramadan yang telah lepas, di mana kita terpedaya dengan memuaskan hawa nafsu, makan minum bersukaria dan sebagainya, tanpa berjaya menjadikan kita sebagai la'allakum tattaqun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sebelum itu pengumuman Front Anti Murtad Forkap. Pihak Front Anti Murtad Forkap sedang menjalankan kempen anti murtad ke seluruh negara. Kempen ini dijalankan atas kesedaran bahawa serangan kristianisasi itu nak mengkristiankan umat Islam sangat giat dijalankan ketika ini. Hasil daripada kempen yang telah dijalankan, pihak kami berjaya mengesan beberapa kes murtad dan percubaan untuk mengkristiankan orang Islam di negeri kita Terengganu Darul Iman. Oleh itu kempen ini akan terus diperhebatkan lagi bagi menyelamatkan akidah umat Islam. Sehubungan dengan itu, pihak kami amat mengalukan sumbangan kewangan daripada muslimin muslimat sekalian bagi membiayai kempen kami ini yang memakan belanja yang besar. Perbelanjaan tersebut melibatkan kos percetakan risalah, poster, majlis-majlis penerangan dan lain-lain perkara yang berkaitan kempen ini. Jadi harap-harap kita beri perhatian, kerana kempen untuk menyelamatkan akidah umat Islam yang sekarang ini mengkristiankan umat Islam ni semakin furious, semakin parah. Maka kita tolonglah. Kita ada pandai dah nak buat penerangan, nak buat risalah, nak buat artikel, maka mereka-mereka ni yang telah mencurah keringat, mencurahkan berbagai-bagai apa benda yang ada pada diri mereka, kita tolong tambah, kita tolong bantu mereka supaya anak cucu kita terselamat daripada gejala kristianisasi, serangan Kristian untuk mengkristiankan umat Islam di negara kita ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.